Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, bertemu lagi kita pada mata pelajaran yang kedua, iaitu Faraid. Mata pelajaran yang kedua iaitu Faraid. Semua buka kitab Faraid, muka surat 15. Muka surat 15. Okey, kita masuk pada pelajaran baru, iaitu pelajaran 4. Tajuknya apa? Tajuknya Al-Hajbu. Minggu lepas kita dah belajar Asabah. Asabah iaitu yang dapat lebihan harta. Sekarang Al-Hajbu, yang tidak mendapat harta. Dia terhalang daripada dapat harta. Tak dapat langsung atau dapat sedikit sahaja. Itu namanya Al-Hajbu. Faham? Okey, dalam tajuk Al-Hajbu, tajuk besarnya Al-Hajbu, kita akan belajar 8 tajuk kecil, iaitu 1. Pengertian Al-Hajbu, 2. Sebab Al-Hajbu, 3. Al-Hajbu dengan sebab sifat, yang keempat Al-Hajbu dengan sebab waris, yang kelima bahagian Al-Hajbu dengan sebab waris, yang keenam waris yang tidak terhalang, yang ketujuh waris hajbu hirman pihak lelaki, yang kelapan waris hajbu hirman pihak perempuan. Untuk hari ini kita akan belajar 4 sahaja. 4 yang atas tu. Pengertian dia, sebab dia, Al-Hajbu dengan sebab sifat, Al-Hajbu dengan sebab waris. Okey, yang pertama, kita masuk yang pertama, muka surat 4, muka surat 15. Pengertian Al-Hajbu. Okey, pengertian Al-Hajbu apa murid-murid? Al-Hajbu pada bahasa ialah dinding atau halang atau tegah. Dari segi syarak, terhalang seseorang daripada mendapat pusaka atau harta, sama ada terhalang sepenuhnya atau sebahagiannya, kerana ada sebab-sebab yang menghalangnya. Dia tidak dapat harta langsung atau dapat sikit. Sebab apa? Sebab ada yang menghalangnya. Adalah sebab-sebab yang menghalangnya. Nanti kita belajar. Kita masuk yang seterusnya, sebab Al-Hajbu. Sebab Al-Hajbu ni ada 2. 1. Sebab sifat. 2. Sebab waris. Sebab sifat ni apa? Sebab sifat ni contohnya dia bunuh, waris ni dia bunuh si mati. Jadi waris ni tidak dapat harta si mati sebab sifat dia membunuh. Jahatlah. Sebab dia membunuh tu dia tidak dapat harta. Yang kedua, sebab waris. Sebab waris ni dia tak dapat harta atau dapat sikit sebab ada yang menghalangnya. Contohnya dia tak dapat harta sebab atuk dia masih hidup. Contohnya macam itulah. Okey. Tajuk yang ketiga, kita masuk pada Al-Hajbu dengan sebab sifat. Muka surat 16, buku teks muka surat 16. Al-Hajbu dengan sebab sifat ada 4. 1. Ni sebab sifat. 1. Waris membunuh si mati. Waris membunuh si mati. Jadi waris ni dia membunuh si mati, jadi waris tidak dapat harta si mati sebab dia telah bunuh si mati. Jadi harta si mati ni tidak dapat diwarisi oleh pewaris. 2. Waris dengan si mati berlainan agama. Jadi waris ni dia berlainan agama dengan si mati. Si mati ni agama Islam, waris ni keluar daripada agama Islam. Jadi waris ni tidak mendapat harta si mati. Okey, waris atau si mati seorang hamba. Waris atau si mati ni dia hamba. Zaman sekarang tak ada hamba. Zaman Nabi atau zaman dulu ada hamba.
Cuma sekarang ni hamba Allah lah. Semua hamba Allah. Cuma yang dulu memang ada hamba. Jadi hamba tidak dapat terhalang daripada mendapat harta. Yang keempat, kesamaran waktu mati, iaitu tidak tahu siapakah yang meninggal dunia terlebih dahulu, sama ada waris atau si mati. Kesamaran waktu si mati ni maksudnya dia sama-sama. Tak tahu siapa yang mati dulu, sama ada waris atau si mati. Jadi dia terhalang daripada mendapat harta. Kita masuk tajuk yang seterusnya. Iaitu al-hajbu dengan sebab waris. Al-hajbu dengan sebab waris. Al-hajbu dengan sebab waris bermaksud terhalang daripada mendapat semua atau sebahagian harta pusaka kerana ada waris yang menghalangnya. Dia tidak dapat harta semua atau sebahagian sebab ada yang waris yang menghalangnya. Contohnya, datuk lelaki terhalang daripada mempusakai harta kerana ada bapa. Jadi atuk tak dapat sebab bapanya masih hidup. Jadi datuk terhalang daripada mendapat harta. Semoga murid-murid faham penjelasan yang cikgu beri. Jadi sampai situ sahaja. Setakat itu saja pada hari ini. Faraid darjah 5. Minggu depan kita akan belajar bahagian hal-hajbu dengan sebab waris. Okey, untuk faraid sambung pada buku aktiviti. Buku aktiviti buat 3 muka surat yang seterusnya. Buku aktiviti BLA. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.